بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Selamat petang sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, disayangi para nabi. Ya, Alhamdulillah hari ini dapat kita bersama sekali lagi petang ini dalam program ataupun dalam slot yang kita panggil sebagai Jom Sembang dengan Muhammad Zariman Mansur. Okey, so jadi hari ini seperti biasa kita akan meneruskan perkongsian majlis ilmu, tapi petang-petang ni taklah selalu berat sangat, kita santai-santai saja. Okey, yang penting sambil-sambil anda mungkin ada yang nak boleh on the way balik kerja ke, kalau yang bekerja lah. Kalau ada yang dekat rumah tu petang-petang tak tahu nak buat apa kan. So jadi mungkin layan-layan sekejap lah bersembang-sembang dengan saya petang ni. InsyaAllah saya nak berkongsi dengan anda ilmu yang boleh dimanfaatkan sekurang-kurangnya jika ianya nanti ada berkaitan dengan anda pun, anda tolong sampaikan. Anda boleh tolong like dan share video live ini kepada kawan-kawan anda di wall anda dan rakan-rakan yang lain, tag mereka supaya mereka dapat bersama kita pada petang ini insyaAllah. Okay, so petang ini apa kita nak cerita ni? Okay, so petang ni sebenarnya apa yang saya nak kongsikan kepada anda adalah berkaitan dengan khasiat gamat untuk masalah yang berkaitan dengan lutut. So, berapa ramai yang ada di antara anda hari ini yang anda kenal memiliki masalah sakit lutut? Sendi ke whatever lah. Berkaitan dengan tulang ke, urat, saraf ke dan sebagainya. Okay, sorry. Saraf dia nak masuk topik lain tapi slightly berkaitan dengan salah satu punca kepada sakit lutut ni juga boleh disebabkan oleh faktor tersebut. So, siapa ada masalah tersebut, boleh tak komen sikit? Okay. Make kat bawah dan tag kawan-kawan kita supaya mereka dapat bersama dengan kita pada petang ini insyaAllah. So, apa yang saya nak kongsikan kepada anda is that kita nak cari satu solution. Apakah yang sebenarnya yang boleh mencari solution lah. Sebab kalau lutut ni, kalau ada masalah, kan? Kalau ada masalah bukan main calang-calang, main puluh-puluh ringgit. Dia main kadang-kadang sampai 10,000 satu belah saja. Okay. So jadi kita nak cari cara macam mana kita nak jaga kesihatan lutut kita dan dalam masa yang sama kita nak mencegah. Kita kalau boleh kita nak pakai lama sikit lah lutut kita ni kan. Dan kepada mereka yang ada masalah sakit lutut, bagaimana nak mendapatkan kembali kesihatan lutut anda. Okay. So jadi sebelum kita mulakan petang ni tuan-tuan dan puan, insyaAllah kita mulakan dululah dengan bacaan nombor kita Al-Fatihah. Moga-moga insyaAllah Allah berkati majlis ilmu kita pada petang ini. Boleh? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey tuan-tuan dan puan, jadi hari ini kita nak mulakan satu persoalan bagaimana apa yang menyebabkan kita boleh dapat masalah sakit lutut atau sakit sendi. Kadang-kadang kalau kita cakap sakit lutut atau sakit sendi ni sebenarnya kalau dulu-dulu lah kita kata penyakit orang tua kan. Tapi hari ni yang muda-muda pun ada masalah sakit lutut kan, sakit sendi kita kat mana-mana lah. Kenapa benda ni terjadi tuan-tuan dan puan? Okey. So ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan yang kita kata yang menyebabkan sakit lutut ni. Okey. Antaranya pertama disebabkan oleh faktor obesiti, berat badan. Okey. So ini pengalaman saya sendiri pun saya setuju dengan point ini kan. Macam sejak kita PKP dulu kan kita duduk rumah kan, kita kurang melakukan pergerakan. So jadi bila kita kurang melakukan pergerakan ni, faham-faham lah kan. Makan aja kan, tak kontrol. So kita boleh rasa. Saya pula rumah saya ni tingkat 4. Dia tak ada tingkat 4, tak ada lift. So memang naik tangga lah. Kerana soalan bayangkan kadang-kadang sehari pagi keluar. Kalau anak sekolah, awal pagi dah keluar, pergi hantar anak sekolah. Lepas tu balik, naik tingkat 4.
Lepas tu nak hantar anak yang kecil tu pula pergi ke rumah pengasuh dia, turun lagi. Lepas tu kadang balik lagi. Kan? Lepas tu turun, kadang-kadang mungkin sehari sampai 4-5 kali. Okay? Turun naik. Lepas tu sejak PKP ni pula, kita memang tak adalah keluar-keluar kan. Duduk kat rumah je. So jadi bila duduk kat rumah ni, memang kita rasa different lah banding dulu sekarang. Bila nak turun ni, sejak duduk kat rumah lama sangat ni kan, kita pun kurang buat pergerakan mungkin. Jadi bila kita nak naik tangga tu kan, especially bila kita nak naik tangga kan, kita menekan kan, kita naik kaki kanan ke kaki kiri kan. Kita nak angkat badan tu, kita gunakan satu pressure nak tolak. Dia tangkap. Ada siapa ada pengalaman tu? Okay, dia tangkap dekat sendi dia. Ataupun waktu nak turun tangga tu, kita landing dengan tapak kaki kita kan. Kita landing dengan tapak kaki kita tu, tumit kaki kita tu, sakit. Sekejap itulah dia macam-macam lah bunyinya kat rumah ni kan. Bila dia kanan. Okay. So jadi bila kita pijak pula nak landing, pijak dengan tumit kaki, tapak kaki kita rasa sakit. Kan? So bila especially pada saya tengok itu satu kita panggil apa? Satu penanda bahawa berat badan kita dah mula naik. Kan? So jadi antara penyebab kita dapat sakit lutut ataupun kita dah mula rasa sakit sendi-sendi ni, salah satunya sebabkan oleh faktor obesiti atau berat badan kita dah mula meningkat. So jadi apa kita kena buat? Itu signal dia. Kita tahu berat badan aku nak kena buat something, nak turunkan berat badan kan. So kurangkan pengambilan benda-benda manis kan. Lepas tu kita apa lagi? Kita banyakkan buat sedikit aktiviti, banyak minum air kosong sebab kita tak banyak buat pergerakan kan. Jadi kena kurangkan lah. Kita kalau kadang pun ada masalah juga bila kita ni suka terlalu banyak sangat makan benda-benda manis ni kan. Okay, so itu berat badan tadilah. So maknanya dia kata semakin tinggi berat badan seseorang, semakin tinggi tekanan yang akan dikenakan pada sendi lutut. Nampak tak? Okay. Dia kata kalau setiap 1 pound berat badan, ini menyebabkan penambahan sehingga 3 hingga 4 pound bebanan yang akan dikenakan pada lutut kita. Nampak tak? Bila berat badan kita meningkat, dia akan press. Dia akan press. So itu akan menyebabkan rasa sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor usia. Faktor usia kan. Semakin meningkat usia kita proses penyembuhan pada rawang kita, tulang tu untuk sembuh tu akan menjadi semakin perlahan lah. Kan, sebab sel-sel tubuh badan kita ni tak dapat nak produce baru. Kan, dia punya kemampuan dia nak menghasilkan sel-sel baru untuk proses pemulihan di rawang tu dah jadi semakin lemah. So maka dia boleh menyebabkan kesakitan pada kawasan itu. Okey. Kemudian yang ketiga disebabkan oleh faktor keturunan. Faktor keturunan juga boleh jadi. Ini termasuklah faktor genetik yang menyebabkan seseorang itu lebih cenderung untuk mengalami yang dikata untuk mengalami osteoarthritis lutut. Ini juga mungkin disebabkan oleh faktor bentuk tulang atau postur, kedudukan lutut yang diwarisi oleh keluarga kita. Ini maksud faktor keturunan kita lah. Biasanya dia lebih kepada osteoarthritis lutut. Osteoarthritis lutut ni apa dia ni kan? Dia ada disebabkan oleh faktor keradangan tuan-tuan dan puan. Boleh? Keradangan yang berlaku pada bahagian sendi lutut kita. Ini biasanya berpunca daripada proses penipisan lapisan tulang rawan kita iaitu cartilage tu yang berlaku secara beransur-ansur dan menyebabkan keradangan. Ini juga dipanggil sebagai proses wear and tear lah. Kan kita punya tulang rawan tu lama-lama dah haus, kita panggil grease dah haus. So bila dah haus apa berlaku? Dia akan mula bergeser. Bila bergeser, itulah mulalah berlaku masalah keradangan dekat situ. Okey. So actually fungsi rawan ni sangat penting sebab dia menyerap hentakan. Daya hentakan kan bila kita press ke apa-apa dan anything yang kita pijak, kita berlari ke apa, dia akan absorb daya hentakan tu, jadi kita tak ada rasa sakit. So bila tulang rawan tu dah kurang, rentakan dah tak boleh nak absorb, akhirnya sakit kan. Okey. Jadi selalunya orang akan ada masalah nak bengkok susah, lutut nak bengkok pun susah. Okey, kalau usia ni lagilah kan, sebab dia kita panggil dia punya grease tu dah kurang lah. Kalau sampai satu masa tu grease dah kurang satu hal, lepas tu pula dah sampai tulang bergeser dengan tulang, dah sampai hancur. So doktor biasanya akan tukar barulah artificial punya bone ataupun sendi tu, ganti baru besi. Itu saja tuan-tuan dan puan, kalau anda pergi swasta satu batang, maknanya sebelah je lah, sebelah lutut kanan saja, kata contoh kanan, harga dia mencecah berapa puluh ribu tau, 20,000 ke 30,000. Sebelah je. Okey. Tapi tak boleh buat kerja berat-berat lah. Kan, kemudian itu tak masuk lagi sebelah lagi.
Okay, so nanti so macam mana kita nak atasi benda ni? Macam mana kita nak jimatkan kita punya kos rawatan kita untuk penjagaan sekurang-kurang kita nak maintain lah kita punya sakit lutut. Saya akan share dengan anda. Okay, alright. So kita pergi kepada tadi ya. Okay, so sebenarnya dia ada 7 punca yang boleh menyebabkan berlakunya sakit lutut tadi lah, osteoarthritis tadi lah. Faktor usia, berat badan, okay. Yang ketiga keturunan, yang keempat jantina tuan-tuan dan puan. Okay. Minta maaf sangat. Ini saya ambil daripada fakta. Dia kata juga aja wanita yang berusia 50 tahun dan ke atas lebih berisiko tinggi untuk mengalami osteoarthritis lutut berbanding lelaki, tuan-tuan. Okay. Yang kemudian yang keempat disebabkan oleh kecederaan lutut. Kebiasaannya mereka ni pernah mengalami kecederaan berulang kali, okay, berulang kali pada lutut. So biasanya akan cenderung untuk mengalami osteoarthritis lutut. Contohnya mereka terlibat dengan pekerjaan rutin yang banyak melibatkan mencangkung, melutut, mengangkat barang yang berat. Selalunya berat tu lebih kurang dari 55 pound ke atas. So aktiviti ini akan menyebabkan tekanan yang konsisten diberikan pada sendi lutut kita tu, menyebabkan kita rasa kesakitan dan akhirnya menyebabkan keradangan tuan-tuan. Okey. Dan kemudian yang keenam, bagi anda yang kategori sport, atlet, okey, suka bermain aktiviti sukan, contohnya sukan ni ada banyak jenis sukan juga, tuan-tuan dan puan. Sekejap kita share sikit. Contoh sukan yang ada ni macam bola sepak, tenis, yang jenis berlari, betul dia hentak, dia nak stop dia hentak, dia tahan dengan kaki tu, ataupun berjalan jauh, risiko even jogging, yang macam saya belajar pun sebenarnya kalau macam kita belajar dengan teknik orang yang fokus kepada contoh teknik pernafasan menggunakan apa kita panggil stretching, macam yoga punya kan, dia konsep dia banyak lebih macam stretching, pernafasan tu. Sebenarnya ada setengah guru, macam guru saya sendiri, guru apa dalam kita punya apa panggil pengasas Yominda, itu si Fisa, dia kata, dia share, dia kata kalau dia yang guru dia jarang buat ataupun tak buat lah aktiviti yang berlari ni pada usia yang dah mula masuk 40-an ni. Aktiviti berlari ni sebenarnya tak berapa bagus sebab kita akan menyebabkan hentakan pada bahagian sendi kita. So it's better that kita just buat brisk walk ke, kan, buat stretching, itu pun sebenarnya boleh meningkatkan apa kita panggil boleh menyebabkan pepeluh jugalah, kan. So anda kena tahu anda nak pilih sukan yang macam mana, kan. Dan selalu biasanya memang kalau orang yang ada kecederaan, dia mungkin kadang-kadang awal sekarang ni tak rasa, tapi nanti besok lepas 2-3 tahun, 4 tahun, macam saya ada seorang kawan saya, dia ada masalah, dia dulu pernah accident. Dia boleh cerita kan, dia tu pada umur 18 tahun, sekarang dia umur dia 37 tahun. So anda bayangkan, waktu dulu tu bila dia accident tu, dia motor, dia ada bleeding dekat bahagian dekat telinga ke kat otak, saya rasa kat telinga kot. So efek daripada tu, dia sebelah tak dengar. Sebelah dia dah tak dengar sebab doktor kata ada darah beku, efek pada saraf dia lah. Kan? So anda cuba bayangkan, kena penyakit tu umur 18 tahun yang lalu, berlaku pendarahan tapi tak di operation buang tempat, macam tak ada apa lah, okey je, kan, tapi efek dia sekarang, kan. So anda cuba bayangkan kalau kita tak jaga daripada sekarang, apa akan berlaku lagi mungkin 4-5 tahun yang akan datang. Alright. Okey, kemudian yang terakhir, yang terakhir adalah penyakit-penyakit lain. Contoh mereka yang mempunyai penyakit rheumatoid arthritis dan mereka yang mengalami gangguan metabolik tertentu seperti berlebihan iron atau hormon pembesaran dalam badan berisiko untuk mengalami osteoarthritis lutut lah. Okay. So jadi itulah dia 7 punca bagaimana sakit lutut berlaku. Okay. So macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat ni? Kan? Okay, sekejap. Allah. Okay. So jadi macam mana kita nak buat? Kan? Jadi alhamdulillah, ini izanillah, tadi saya kata tadi, kita cari cara macam mana kita boleh mengurangkan berat badan. Itu kalau kita berpunca daripada berat badan, of course lah kita turunkan daripada kita take care kita punya kesihatan kita, cuba turunkan berat badan. Macam bulan puasa hari tu saya memang notice lah boleh turun. Sebab apa tahu? Sebab bila kita naik tangga kita alamak sakit lutut, ni berat badan aku dah naik dah ni. Kan? So jadi kita dah puasa sebulan kan, memang turun banyak lah sebenarnya kan. Kita boleh rasa bila kita turun tangga pun dah tak rasa sakit dah. Kan, lepas tu ni dah mula naik balik lah. So kan, so kena cari cara macam mana nak walk up balik lah. Okay, so now kita nak tengok kepada apa solution
yang boleh kita cari cara macam mana nak bantu menyelesaikan masalah ini. Okey. Jadi sebenarnya alhamdulillah saya nak memperkenalkan kepada anda dengan pengalaman saya dengan industri gamat ni kan. Daripada tahun 2005 saya melihat macam-macam masalah kesihatan yang berlaku kan. Dan alhamdulillah juga sebenarnya daripada pengalaman, daripada cerita orang, daripada pelanggan sendiri yang berkongsi, walaupun kita kan macam tak boleh brain lah, tak boleh masuk akal lah dia punya tapi orang yang makan dia sendiri tahulah result dia macam mana kan. So kebanyakan dia cerita lah, kalau macam untuk bab sakit lutut sendi ni tuan-tuan dan puan, gamat memang solusi yang terbaik. Ini memang proven by scientific pun, banyak kajian-kajian yang telah dibuat kenapa orang yang sakit lutut ni bila makan gamat okey. Kan? So kat mana dia punya khasiat yang ada pada gamat ni yang sangat bagus untuk mereka yang ada sakit lutut ni tuan-tuan dan puan. So jom kita pergi tengok satu-satu So adakah anda dah ready? Kalau anda dah ready, okay, boleh tak kita share sekali lagi kan? Minta tolong anda share supaya ramai kawan-kawan kita dapat bersama dengan kita pada petang ini, especially mereka yang ada masalah berkaitan dengan sakit lutut ni tuan-tuan kan. Sakit lutut ni masya-Allah ramai orang yang ada masalah sakit lutut ni kalau kita ikutkan. Okey. Bukan setakat orang tua warga emas saja, tapi yang muda-muda pun ada masalah sakit lutut kan. So bila dah sakit lutut fahamlah kita dah tak boleh nak buat apa-apa kalau yang jenis sport, dah tak boleh bersukan, habislah berat badan semua mula naik lah. Kan? So kita kena cari alternatif bagaimana kita nak memelihara ni. Suka atau tidak, kita tak boleh lari daripada mungkin solution rawatan alternatif melalui suplemen-suplemen yang boleh membantu ke arah sakit lutut. So kalau ada mereka yang ada Siti Wadiatul Adawiyah, dah ready Jadi macam lambat sikit Okay, so jadi macam mana kita nak atasi ni dengan gamat ni. Sebenarnya gamat ni memang begitu unik lah. Dan kepercayaan masyarakat tradisional, mereka percaya bahawa mereka yang ada masalah sakit-sakit sini makan gamat, insyaAllah okey. Kan? Dan ketika itulah itu kepercayaan tradisional dan telah dibuktikan melalui kajian saintifik, antaranya kajian yang telah dibuat oleh Profesor Ridwan Hashim, Datuk Profesor Dr. Ridwan Hashim. Dia merupakan seorang background doktor medical tau. Kan? So bila doktor medical ni dia very strong lah. Maknanya dia bukan setakat buat kajian tapi dia ada background juga medik dan dia buat research pula nak membuktikan secara saintifik apa yang warga emas ataupun warga masyarakat tradisional percaya gamat ni bagus untuk lutut, dia buktikan. So jadi antara rupa-rupanya bahan yang ada dalam gamat ni tuan-tuan dan puan. Okay, jom kita tengok apakah bahan-bahan yang ada dalam gamat ni. Okay, yang pertama, gamat ni berupaya mengurangkan rasa sakit sebab dia ada bahan penahan sakit semula jadi, okey, dan anti keradangan, natural anti keradangan. Jadi dia berupaya mengurangkan rasa sakit, melegakan keradangan, dan ia juga berupaya melawan kesan inflamasi yang disebabkan oleh dua bahan ni, iaitu dipanggil prostaglandin dan leukotriene yang menyebabkan inflamasi tadi pada bahagian sendi tadi tu. Okey. So bila makan gamat ni, insya-Allah dia ada elemen bahan semula jadi yang membantu bertindak sebagai satu bahan penahan sakit semula jadi. Jadi kalau rasa sakit kan selalu untuk makan painkiller. Jadi mungkin dengan gamat tu dapat menggantikan. Sebab makan painkiller selalu pun tak bagus kan. Jadi bila rasa sakit makan gamat. So jadi dia boleh bantu rasa kebas-kebas sikit. Tak adalah rasa sakit sangat kan lutut tu. Okey. Kemudian dia melegakan keradangan. Kalau bengkak-bengkak ni tuan-tuan, selain daripada anda makan, anda ambil jeli gamat dengan minyak urut gamat tu, dicampurkan, sapu je dekat bahagian. Selalunya saya akan recommend ambil minyak urut, kita punya minyak urut aromaterapi gamat tu dan Teragel. Sekejap mana ambil sekejap tu. Okey. Ambil je dua bahan ni tuan-tuan dan puan. Siapa sakit lutut, anda cuba buat benda ni. Anda campurkan dan anda sapu kat bahagian lutut. Ini dia. Ini dia. Ini kita punya aromaterapi massage oil. Nampak ke? Ni dia. Alright. Ini dia. Dan kita ada Teragel. Okey, dua benda ni lah. So, dua benda ni tuan-tuan dan puan sangat diperlukan oleh mereka yang ada sakit lutut. Okey. Waktu bila nak pakai ni? Bila-bila boleh. Kan? Contoh anda boleh, kalau anda rasa lengur je, sakit-sakit je, terus ambil je, sapu je. Ambil je minyak urut ni sikit, letak dekat ni dia bau dia. Sedap tau bau aromaterapi, bau serai wangi. Okey. Kemudian ambil Teragel ni, dicampurkan, sapu kat bahagian sendi tu. Lutut. Kalau ada bandage lagi bagus. Ada bandage ataupun pakai apa panggil grip panggil kan. Grip tu
So angin tak masuk. Jadi kalau yang bengkak tu lama-lama insya-Allah dia boleh mengecut. Lagi best. Kan. So kalau dan especially kalau anda ada ibu bapa, orang tua kan kat rumah yang mungkin ada masalah sakit lutut ni, ini minyak urut dengan Terajal ni sangat bantu mereka. Mereka pasti suka, especially minyak urut ni. Dia rasa sakit-sakit dia sapu, dia rasa lega. Tapi jeli gamat kena makan juga sebab ini macam sementara nak bagi kebas-kebas je rasa. Tapi yang puncanya kat dalam tu. Kan yang tulang rawan tu dah haus, yang minyak tu kata orang tu grease dah haus, ada inflamasi kat dalam tu, yang itu kena dirawat. So gamat ni bila kita makan, insya-Allah dia membetulkan dalaman kita. Okey. Soalan kat anda follow? Right. Kemudian yang poin yang kedua, ni best ni. Apa bahan lagi yang ada dalam gamat ni? Gamat ni juga mengandungi ada dipanggil mucopolisaccarida. Mucopolisaccarida dan chondroitin sulfat. Yang ini kalau sesiapa saja yang ada masalah sakit lutut atau sendi, memang selalunya doktor akan recommend cari kat farmasi beli suplemen khas untuk sakit lutut. Dia panggil glucosamine. Biasanya sumber asalnya selalunya daripada marine jugalah, daripada laut glucosamine. Anda tahu sekali satu botol glucosamine aja tau. Kadang-kadang boleh macam 80 ke ratusan ringgit. Tengok kualiti lah. Okay. So memang untuk apa? Untuk lutut. Kan? Tapi dalam gamat ni dia dah ada dah natural punya bahan yang bertindak sebagai glucosamine dah ada dalam gamat tu. Bukan setakat glucosamine je, dia ada chondroitin sulfat. Dia ada juga omega 3, dia ada collagen, natural collagen. Nampak tak? Macam-macam ada dan dia ada kaya dengan macam-macam lagi zat nutrien-nutrien penting, lebih daripada 50 jenis zat nutrien. Kan? Yang ada dalam gamat ni. Maksud maknanya dan harga dia apa? Kalau jadi gamat tu sebotol baru RM85 tuan-tuan dan puan. Sangatlah berbaloi berbanding kalau anda nak cari yang glucosamine, satu botol glucosamine ni pun dah dekat RM80 ke 100 lebih. Kan? Okey. Dan kemudian apa fungsi dia ni? Okey, dia bertindak membantu menambah kesan pelinciran pada sendi. Nak bagi sendi tu licin balik. Okey. Kemudian selain itu dia juga membantu menyihatkan tisu konektif iaitu tulang rawan kita pada bahagian sendi yang bermasalah. Jadi pada mana bahagian-bahagian tulang rawan tu yang dah ada problem tu, dia perbaiki balik bahan ni. Okey. Kemudian yang terbaru tuan-tuan dan puan, ini terbaru punya cerita ni. Okey. Panas di pasaran ni. Okay. Yang terbaru ada tahap bahan tertinggi yang bahan kimia yang ada pada kulit gamat, especially gamat emas Gamat emas ni mengandungi dipanggil glucose aminoglycan. Nak sebut pun nombor tu tergeliat juga kan. Tak apa anda dengar je. Glucose aminoglycan fucosilatate. Begitu. Okey. Digunakan untuk merawat masalah sendi seperti arthritis, barah tertentu dan untuk mengurangkan pembekuan darah. Okey. So, jadi siapa yang ada masalah sakit, kenapa bila makan gamat ni alhamdulillah izin Allah dia rasa kurang sendi, sakit hilang, dia elok, lutut dia pun kalau dulu semayang atas kerusi, okey, alhamdulillah izin Allah dah boleh semayang macam biasa. Dulu kalau nak kata orang tu nak sujud tu, tak boleh turun nak letak lutut, kena turun dengan tangan dulu, lepas tu baru landing lutut. Sekarang ni alhamdulillah dah boleh bangun macam biasa. Kalau tak sebelum ni nak lepas sujud tu nak turun bangun tak boleh, kena duduk dulu sekejap, lepas tu tolak dengan tangan baru boleh bangun. Yang ada orang hari ni duduk kat kursi, okey, nak bangun tu ya Allah, tangkap sana tangkap sini, betul tak? So InsyaAllah kalau anda amalkan gamat daripada sekarang, beri diri masa kepada anda 3 bulan untuk proses dia panggil proses penyembuhan tu. Dia ambil masa 3 bulan. Walaupun ada orang makan 1 botol pun dah rasa kesan dah. Tapi kita syorkan habiskan selama 3 bulan. Dia macam antibiotik kan, doktor bagi antibiotik, habiskan walaupun dah okey, kena habiskan juga antibiotik tu. Macam itulah. So gamat ni dia punya cara mengamalkan dia untuk makan 2 sudu pagi, 2 sudu malam untuk rawatan. Anda boleh tambah lagi 2 sudu mungkin tengah hari. So mana satu hari 6 sudu maksimum lah. Kalau ada orang tanya saya, boleh tak Cik Man kalau saya nak minum terus teguk-teguk setengah botol? Boleh. Nak minum 1 botol, boleh nak mandi pun boleh. Okey. Cuma poket anda lah, sakit tak sakit lah. Kan? Tapi kalau orang okey boleh je. Tapi saya sendiri sebagai seorang usahawan kan, kita bukannya yang bukan pada duit customer tu yang kita nak kan. Yang kita nak dia baik. Dia cepat baik, dia dapat kesihatan yang baik. Bila dia dapat sihat, ya Kak Azia, Waalaikumsalam. Okey, dia boleh beribadah, boleh semayang dengan baik kan. So itu pun dah cukup happy dah kita kan. Jadi atas usaha kita memperkenalkan gamat tu, adalah dia punya kata orang tu hasil dia tu kan. Macam jadi gamat tu
dapat satu botol boleh untung RM21 kan. Lepaslah nak beli satu kampit beras 5 kilo ke. Macam tadi RM20 dapat saya beli apa tadi ayam seekor kan. Maknanya nak pastikan makanan dekat rumah tu insya-Allah. Kan. Mana dengan satu botol jeli gamat dah boleh untung RM21. Okey. So jadi anda makan selama 3 bulan. Jadi tapi yang terbaiknya tuan-tuan dan puan 6 sudu pun dah cukup dah. Kalau anda makan lebih dia membazir saja. Tak ada kata makan lagi banyak lagi cepat baik. Ya betul point tu tapi dia setakat maksimum 6 sudu saja. Ini berdasarkan kajian yang telah dibuat oleh Prof kan Profesor Ridwan Hashim dalam kajian-kajian dia. Maksimum untuk badan kita ni maksimum paling optimum 6 sudu saja cukup dah. Lebih membazir je. Jadi dia tak payah membazir kan 6 sudu okey. So that's why kalau anda tengok kenapa kita letakkan 3 botol kat sini. 3 botol ni sebenarnya untuk sebulan. Sebotol lebih kurang dalam 10 hari. Anda makan selama 3 bulan makan. Lepas tu minyak dengan Teragel ni Allahuakbar. Lama tahan ni, kadang 3 bulan tak habis. Sebab pakai sikit je bukan nak pakai banyak pun. Kan macam-macam guna ni up to toe. Tapi hari ni saya tak sempat nak cerita pasal minyak dengan gel ni, nak cerita sebab topik kita berkaitan dengan sakit lutut kan. Okey. Alright. So glukosamine tadi. Okey, so jadi itulah dia manfaat yang ada pada gamat tadi tu. Kenapa orang yang sakit lutut bila makan gamat okey kan. Kejap macam ada gangguan ni. Biasalah tuan kan, semua orang duduk kat rumah kan. Jadi bila duduk kat rumah ni faham-faham lah. Anak-anak pun ada, saya pula anak 5 orang. Dia macam kindergarten kat rumah ni. Okay, apa pun it's okay kan. Kita tak nafas panjang ni dah. Alright, so itulah dia perkongsian saya tentang manfaat yang ada pada gamat ni yang sangat bagus untuk mereka yang ada sakit lutut tuan-tuan. Okay, jadi anda yang sakit lutut cepat-cepat makan. Dan dalam gamat ni juga kita tahu dia bagus untuk pemulihan. Jadi kalau ada kecederaan dalaman, insya-Allah gamat ni akan membantu memulihkan kecederaan dalaman tadi. Okey. Dan bukan setakat itu saja, dia juga bagus untuk mereka yang ada masalah-masalah lain dalaman kita. Jadi kita amalkan saja. Jadi benefit tu kita tetap akan dapat juga walaupun kita makan untuk sakit lutut, tapi mungkin ada problem-problem lain yang ada dalam tubuh kita, gamat ni dia settlekan terus. Kan? Jadi inilah yang saya just nak share kepada anda. Kalau anda ada masalah sakit lutut, sendi ke dan sebagainya, even kalau mungkin kedua ibu bapa anda juga ada masalah yang sama, anak semayang susah, jadi anda dapatkanlah satu set ni. Kan? Nak cantiknya beli je 3 botol jeli gamat, satu set minyak dengan gel ni, anda post kat mereka. Cakap dengan ayah, mak ayah pastikan makan satu set ni. Kalau ayah yang sakit lutut cakap, ayah habiskan satu botol ni sebulan tau. Sukatan dia 2 sudu pagi, 2 sudu malam. Kan? Cukup lah sebenarnya. 2 sudu pagi, 2 sudu malam. Lepas tu, kalau ada ubat doktor, makan dulu. Jangan berhenti terus. Okay? Sebab gamat ni, dia memerlukan masa untuk proses penyusunan sebab dia akan membekalkan nutrien, khasiat, meningkatkan kita punya fungsi biologi tubuh badan kita. Jadi, dia juga depends kepada faktor usia. Kan? Faktor keupayaan tubuh badan masing-masing. Kan? Ada orang keupayaan badan dia orang muda kan, orang muda dengan orang tua. Orang muda mungkin cepat sikit dia punya proses recovery dia banding dengan orang tua. Kan orang tua mungkin ambil masa sikit. Kan jadi sebab tu kita letakkan tempoh masa 3 bulan tuan-tuan. Kan 3 bulan. Ada orang ada setengah pengalaman saya. Ada customer dia makan 3 bulan tapi still lagi masih tak tak nampak lagi perubahan. Sebab dah terlalu teruk sangat, lama sangat dia punya masalah tu kan bertahun-tahun. Tu takkan tiba-tiba 3 bulan hilang terus kan. Kita pun kena fikir logik jugalah. Betul tak kan? Okey. So jadi tapi alhamdulillah pelanggan ni dia agak dia positif. Dia tak apa diikhtiarkan saja. Dia makan lagi selama rupanya nak rakitkan rezeki, Allah izinkan bulan ke-6 baru sakit lutut dia okey. Itu pun baru dengan ni. Dia mula rasa macam happy dah. Oh alhamdulillah dah sakit lutut pun dah kurang. Kan? So itulah saya just nak share kepada anda cara betul untuk pengambilan mengaman gamat terutama bagi mereka yang ada masalah yang berkaitan dengan sakit lutut. Okey. So adakah perkongsian saya petang ini membantu anda dapat memberi manfaat? Adakah anda belajar sesuatu pada petang ini? Boleh tak komen sikit kat bawah komen. Kalau anda belajar sesuatu, anda komen belajar sesuatu. Boleh? Alright.
Okey, so kita ada Kak Azian. Yes, batu. Okey, cantik Kak Azian. Okey, Kak Azian adalah seorang mobile stokis di area Subang Bistari. Okey, so jadi anda yang ada area sana bolehlah hubungi Puan Azian. Okey. Okey, Siti Wadiatul Adawiyah kata dia pembelajar suatu. Alhamdulillah. Oh, Puan Iza, apa khabar? Okey, selamat petang. Hari ni masak apa petang-petang ni? Okay, so belajar satu Okay, Cun. So jadi kalau orang tanya apa yang menyebabkan, kadang-kadang orang tak kisah, tapi ada kadang ada orang ni canggih sikit, dia nak tanya apa yang bagus sangat gamat ni sampai sakit lutut pun bagus. Sebab ada bahan-bahan yang ada dalam gamat tu diperlukan oleh mereka yang ada masalah sakit lutut. Especially pendetan sulfat tu lah. Glukosamin tu, benda tu memang kita semua tahulah kalau orang sakit lutut je memang doktor suruh cari glukosamin dekat farmasi tu. Anda pergi tengoklah sendiri berapa harga glukosamin tu. Mereka yang dah pernah ambil, beli, mereka tahulah harganya berapa. Saya sendiri pun kena pergi survey sendiri. Berapa glukosamin? Kalau saya paling yang kualiti bagus sikit, paling murah pun RM80. Itu glukosamin tu nama-nama. Kan? Tapi dalam gamat ni macam-macam ada. Alhamdulillah. Wah, bagus Kak Azian. Alhamdulillah, gamat makanan utama saya. Gamat, saya boleh makan aneka makanan. Betul, Alhamdulillah. Jadi bila kita amalkan sebenarnya kita ni memang kita suka makan kan. Orang Malaysia ni dia suka makan kan. So jadi kita suka buat benda apa yang kita suka, so kita pastikan kita juga makan benda-benda yang sihat juga. Kan? So kita nak jaga kesihatan kita, nak makan benda-benda yang bagus-bagus, kita makanlah juga salah satunya, pastikan kita ada jeli gamat tu sebagai satu suplemen untuk kita makan harian. Kan? So makan macam, kalau ada orang tanya saya, nak makan berapa lama ni? Dia kata kan nak makan berapa lama? Saya kata macam kita makan nasi berapa lama? Daripada kecil kan makan nasi sampai sekarang kan. Kalau sekarang umur dah 37, mana 37 tahun duk makan nasi juga. So, jadi kalau gamat ni, dengan gamat ni dah ni masuk tahun saya ke-17. Jadi makanlah selama 17 tahun kan. InsyaAllah kita nak banyak, kita tak tahu lagi kan bila Allah nak baik kita ni usia ni. Tapi sekurang-kurangnya biarlah kita sihat berpanjangan. Betul tak? Okey. Ya, Puan Iza kata dia daripada Samarahan, Sarawak. Betul. Yes. Bagus. Puan Iza kata try makan gamat dengan PEP, betul? PEP saya tak cerita lagi ni. PEP pun ada satu produk berasaskan teknologi nanoteknologi. Itu pun lagi power tu. Kalau dikombinekan dengan gamat, masya-Allah, lagi cepat. Okay. Nanti saya akan cerita the next session. Mungkin insya-Allah saya akan buat topik tentang PEP pula. Sikit, campur sikit lah. PEP dengan gamat macam apa jadi pula. Okay. Siti Wadita kata apa? Buat jus buah lagi marvelous. Yes. Memang sedap betul. Campur dalam jus buah ke, macam-macam boleh buat. Kalau macam petang-petang ni cuaca panas kan, anda boleh buat jus detox. Tahu jus detox? Buat jus detox. Ini saya share sikit lah sebagai penutup saja ni. Saya share resepi buat jus detox air tembikai. Okay. Anda ambil air tembikai, potong-potong slice, blend kan. Bor dalam satu mak cawan ke apa. Lepas tu anda blend lagi dengan apa tahu? Timun Jepun. Tahu timun Jepun? Kecil tu. Selalu anda makan macam tu je kan. Anda blend sekali dengan timun Jepun. Kemudian anda letaklah 2 sudu jeli gamat dalam jus apa panggil tadi? Jus tembikai dengan timun Jepun tu. Lepas tu minum. Marvelous, cuci usus. Itu satu kita panggil jus detox yang anda boleh buat sendirilah dekat rumah. Okey. So itu saja tuan-tuan dan puan sharing saya petang ini. Alhamdulillah. Terima kasih di atas luangkan masa bersama dengan sharing saya. Moga-moga anda mendapat manfaat daripada apa yang saya kongsikan ilmu pada petang ini. Jadi saya setakat itu saja. Saya tutup majlis kita dengan tasbih kifaran surah As. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa anda di puncak kejayaan pagi.